Okey, topik yang saya akan sharekan bersama dengan pelajar tahun 1 UMT adalah berkenaan dengan kelestarian alam dan pembuatan kompos dari sisa makanan menggunakan kaedah Smart Heritage 101. Okey, insya-Allah kita akan dalam masa 45 minit ke 1 jam ni saya akan berkongsikan tentang kaedah ni. Saya mulakan dengan apakah dia Smart Heritage ni sebenarnya. Okey, kalau ikutkan Smart Heritage ni adalah innovated system yang specifically developed based on true life experience pertaining development of sustainability dan juga food security. Sebab saya rasa topik ni bukan sahaja dibincangkan ataupun dibahaskan di Terengganu ataupun di Malaysia sahaja, tetapi adalah menjadi current global issue. Pertamanya, SDG yang pertama, of course kita akan kaitkan berkenaan dengan no poverty ataupun tiada kemiskinan dan juga zero hunger, ataupun kita tak nak ada orang yang mati melarat sebab tak boleh makan di bumi masing-masing. Bagaimana benda ini boleh berlaku dan macam mana kita nak tangani ni isu tu, kita boleh buat melalui penghasilan kompos ataupun penjagaan alam sekitar di peringkat masing-masing. Ini yang kita panggil transformation activities yang boleh kita buat di peringkat masing-masing. Okey, no poverty. Kalau saya boleh sharekan, dan saya rasa orang luar ni pun ramai yang mengikuti Amazon, founder je telah menyumbangkan sebanyak 10 bilion US dollar untuk rakyat di Amerika yang tak cukup makan, untuk mereka fight the hunger. So kalau orang tak ada duit, tak boleh makan, kalau tak ada orang yang nak menyumbang, macam mana kita nak meneruskan kehidupan, betul tak? Tetapi sebenarnya kita boleh menjaga kehidupan kita sendiri dengan aktiviti yang kita boleh buat di rumah saja dengan menjaga kelestarian alam. Okey. Saya tak pasti sama ada pelajar-pelajar tahun 1 ni pernah mendengar berkenaan dengan kebun bandar, edible garden, ataupun kalau di Negeri Sembilan orang panggil porak, sebab dia sangat-sangat related ataupun sangat dekat dengan kehidupan keluarga pada masa lampau. Kalau saya nak bercakap relate kan, mungkin dalam tahun 70-an sehingga 90-an, orang masih lagi menitik beratkan kena adanya edible garden dekat rumah mereka kerana mereka tak nak hidup melarat. Tak ada bahan yang dibekalkan untuk mereka hidup, untuk ahli keluarga mereka. Mereka menanam sendiri untuk pastikan mereka hidup. Sekurang-kurangnya ada bahan masakan untuk diorang gunakan untuk makan kalau tak dapat beli. Okey, kalau dalam keadaan sekarang, kalau kita boleh relatekan dengan COVID-19 ni kan, orang dah tak boleh keluar sebab kita kena ikut SOP, kena ada penjarakan sosial, kalau boleh keluar pun mengambil masa yang sangat lama. So benda-benda tu membataskan aktiviti kehidupan orang. So dengan sebab tu kita kena buat, kita kena produce, kita kena pastikan yang kita boleh bahan-bahan masakan tu ada di sekeliling kita saja. Kalau kita tak ada duit pun sebenarnya kita boleh selesaikan masalah kita di peringkat kita. Okay, next. SDG yang seterusnya, Smart Heritage mengambil kira ataupun membangunkan satu kaedah untuk menawarkan early education kepada peringkat-peringkat yang tertentu supaya mereka mendapat quality education, ada kaitannya dengan kehidupan mereka sekarang ataupun career development mereka pada akan datang. Okey, Smart Heritage ni bukan sahaja boleh digunakan oleh pihak yang macam university student saja, sebab kita juga turut mengajar, berkongsi kita punya elemen ni bersama dengan murid-murid tabika, murid-murid sekolah rendah, sekolah menengah, university student dan juga community. Kalau ikutkan sekarang ni, trend daripada 2009 saya memperkenalkan Smart Heritage sehingga sekarang, saya sangat teruja teruskan projek ni sebab betul-betul mereka melaksanakan dan mereka mendapat manfaat daripada
penghasilan kompos daripada sisa makan ini untuk menjamin juga kelestarian alam untuk kelangsungan hidup mereka pada akan datang. Dan yang pentingnya daripada kompos yang dihasilkan tu sebenarnya diorang ni akan produce healthy food dan juga pada masa yang sama adalah menjadi terapi kepada semua yang duduk di rumah yang terasa macam tak ada aktiviti, rasa bosan dan sebagainya. Tetapi bila diorang ni terlibat dalam aktiviti berkebun, insya-Allah akan kita akan create new hobby, healthy activity dekat rumah walaupun kita akan buat dalam skill yang berbeza lah. Kalau ada orang yang ada tanah yang banyak mungkin dia buat dalam skala yang besar, kalau ada tak ada tanah mungkin dia boleh menanam kecil-kecilan tetapi masih boleh meneruskan untuk mendapatkan good health dan juga well-being. Okay. Alright, SDG yang seterusnya adalah berkenaan dengan SDG 12 ni adalah berkenaan dengan penggunaan semula ataupun kita katakan dengan recycle sumber-sumber yang sedia ada. Kita tidak menggunakan sumber baru. Macam contohnya, orang dah kurang dah sekarang ni menghantar dokumen dalam bentuk hard copy. Akan hantar soft copy sahaja sebab kita nak mengurangkan penggunaan kertas. Sebab banyak guna kertas, lagi banyak sebenarnya kita menebang pokok. Tidak bagus kan, sebabnya kita akan mengurangkan supply of oxygen jika pokok dah berkurangan. Dan kalau ikutkan sekarang ni, recycle ni adalah satu benda yang kalau dulu mungkin orang rasa macam kenapa kita nak terlibat dalam recycle ni, sebab kita rasa dah ada satu badan ataupun organisasi yang akan mengambil peduli, yang akan membuat tindakan. Tapi sekarang tak lagi, semua orang nak terlibat sebab dah ada reward. Okey, bukan sahaja kita yang kecil-kecilan yang kat rumah ni, sebenarnya syarikat besar, not only Malaysia, globally, bila diorang terlibat dalam recycle activity ni, diorang mendapat pengiktirafan. In fact, diorang akan dapat kredit ataupun can convert the activities to into money. So that's why bila ada reward, orang akan buat secara besar-besaran dan secara bersungguh. Okay. Dan seterusnya, apabila kita terlibat dalam penjagaan kelestarian alam ni, sebenarnya dengan sedar dan tak sedar, walaupun kita buat macam kompos yang di rumah yang agak kecil, katalah dalam 10 kilo ke 5 kilo ke macam tu, sebenarnya we are contributing to climate action yang kita buat untuk menurunkan global warming effect. So we should be proud kalau kita terlibat, kalau kita buat, kalau kita peduli. Tetapi kalau kita tak kisah, we are not contributing, but kita akan terlibat dalam satu perkara yang lebih negatif yang saya akan sharekan sekejap lagi nanti. Okay. Next one, SDG seterusnya yang ketujuh yang kita relatekan dalam subjek kita ni adalah berkenaan dengan life on land. Okay, life on land ni kita mengambil kira apa sahaja aktiviti yang kita buat ni, apa efeknya kepada environment ataupun persekitaran kita, especially-nya kesannya kepada manusia, kesannya kepada ternakan, kesannya kepada tumbuhan. Semua tu akan memberikan kesan sama ada positif ataupun negatif. So sebelum kita nak ambil sesuatu tindakan, membuat sesuatu perkara, kita kena fikir adakah benda tu bagus untuk manusia, untuk ternakan ataupun haiwan, adakah bagus juga kepada environment. So kita kena ambil kira tu. Sebab tu sekarang ni kalau perasan, ramai di antara syarikat-syarikat yang menawarkan bukan sahaja agriculture, kalau dia terlibat dalam dunia fashion, dunia fabric dan sebagainya, packaging diorang tu, diorang akan fikirkan apa yang sesuai untuk dikaitkan dengan sustainability. So boleh check benda tu, siapa yang buat, siapa yang tak buat. Okey, kenapa kita terlalu concern tentang penghasilan kompos daripada sisa makanan? Because bila kita bercakap tentang sisa ni adalah benda yang negatif, tetapi sebenarnya banyak perkara yang positifnya yang kita kena belajar dekat situ. Sebab bila kita nak hasilkan satu produk, kita akan selalu fikir, kos dia mahal ke tak? Kena banyak keluar duit ke tak? Pakai modal ke tak? Sebenarnya food waste ni, sisa makanan ni,
Kalau di Malaysia ni dia menyumbang sebanyak 44%. Bayangkan sangat banyak. You tak perasan sebenarnya kita lah penyumbang kepada kompos atau sisa makanan yang sangat banyak tu. Okay. The rest tu ada percentage-nya masing-masing, tetapi yang kita nak fokus adalah pada food waste. Okay, kenapa kita concern sangat dengan food waste ni? Food waste ni ada kaitannya dengan kelestarian alam, sebabnya kalau kita biarkan dia ke tapak pelepasan begitu sahaja, tidak mengambil kira sanitary landfill, dia sebenarnya akan mengeluarkan emission of carbon dioxide dan juga methane gas yang lagi sangat teruk. Itu kalau nak tengok dia punya efek dia, of course dia akan menyumbang kepada global warming effect. Okay. Ini adalah impact landfilling yang kepada environment yang kita tak nak berlaku, sebab dia akan ada direct effect kepada soil, kepada tanah. Sebab tu kalau kita duduk kat rumah, kalau boleh nanti pergilah tengok, korek dekat rumah, belakang rumah ke tepi rumah tu, tanah ni gembur ke, keras ke, dah jadi macam dah perui ke tak ke, sebab tu ada efek dia, direct effect dia dengan environment of landfilling yang berlaku, atmosphere, okay, as well as licin ataupun water. Okay, now itu sebenarnya baru intro saya tahu. Now saya baru nak masuk apakah dia smart heritage dan macam mana benda ni kita nak buat. Alright, smart heritage ni kita ada beberapa komponen. Kita nak share apakah project value yang ada kalau you all buat, dan apakah transformation activity yang kita buat. Okay, now kita touch dulu dengan apakah yang ada dalam komponen smart heritage. Pertama, kita ada Green Ambassador. Kedua, kita ada komponen e-learning. Okay, saya tahu dalam keadaan yang susah kita nak berinteraksi ataupun bersemuka sekarang ni, kita memerlukan satu kaedah ataupun sistem yang lebih efektif. Sebab tu sekarang ni kita nak mewujudkan lebih ramai Green Ambassador di kalangan pelajar di UMT, especially yang tahun 1, yang mana students boleh berperanan sebagai duta hijau. Masing-masing saya rasa suka je menjadi ikon kan, tetap bukan jadi ikon artis saja. Sekarang ni kita nak menjadi ikon kepada alam sekitar. And then we want to be competitive juga, not only for Terengganu, not only for Malaysia, we want to be competitive as good as other countries and other people yang buat di global. Okay, that is the component yang ada smart heritage. Another one adalah berkenaan dengan e-learning, sebab yang e-learning tu kita, macam saya kata tadi, ramai orang yang boleh terlibat dalam dalam penghasilan kompos ni, tetapi dia tak boleh buat face to face, dia tak boleh ada physical interaction. So kita develop e-learning ni yang mana duta hijau ni boleh berada di mana-mana, dia boleh akses dengan kita punya sistem. Dalam apa, kita create the animation, dia punya apa, slide presentation, video dan sebagainya tu yang boleh diguna pakai oleh duta hijau ni untuk mengajak orang ramai menggunakannya. Dan pada masa yang sama yang sangat penting adalah kita boleh capture the data yang kita buat tu. Maksudnya katalah kita nak buat kompos, kita gunakan berapa banyak, berapa kilo sisa makanan, apa jenis sisa makanan kita gunakan, berapa banyak kompos yang kita hasilkan, dan berapa banyak kita gunakan kompos tu untuk penanaman, dan berapakah hasil yang kita dapat daripada aktiviti yang kita gunakan. Itu yang penting yang kita boleh sharekan, not only kepada government Malaysia tapi juga untuk international juga. In fact boleh sampai kepada United Nations, InsyaAllah. Ya, now saya nak sharekan dengan berkenaan dengan project value, yang mana kita ada 4 project value yang sangat penting bagi saya. Pertama, kalau nak jadi GA ataupun kita nak terlibat dalam penjagaan alam sekitar ataupun kelestarian alam ni, kita kena tukar perception orang ramai tentang negatifnya food waste ni kepada benda yang positif bila kita dah convertkan food waste tu jadi kompos. Okay, not only pada masa kajian saya awal dulu sebenarnya agak susah nak tukarkan perception orang ni. Banyak rejection yang berlaku, tetapi bila kita buat sendiri secara continuous, kita boleh menukar perception orang. Sebenarnya benda ni adalah bagus. Sampai tahap ni saya sangat teruja kalau ada di antara syarikat besar di Malaysia ni yang berminat dengan smart heritage untuk produce kompos secara
skala yang lebih besar. Sebab kita dah dapat tukar perception diorang tentang negatifnya food waste ni menjadi something yang valuable. Dan pada masa yang sama, knowledge kita kena ajar dengan diorang ni. Kalau ikutkan sekarang, orang tak berapa suka sangat dari segi teori, dia lebih suka practical knowledge. So kita bagi hands on, macam mana cara kita nak buat kompos ni dengan cara yang baik dan mudah. Melalui Smart Heritage yang kita buat kajian, kita perkenalkan anaerobic method yang mengambil masa 3 ke 4 minggu untuk siapkan satu proses. Kita akan lalui semua proses tu, akan ada 2 stage, saya akan tunjukkan sekejap lagi. Tapi dengan knowledge yang kita selalu share, yang kita akan selalu buat live experience ni, insyaAllah kita akan sukses untuk menangani kelestarian alam, menyumbang penghasilan kompos daripada sisa makanan. Dan juga of course kita nak membudayakan kehidupan kita ni, kita akan buat secara berterusan. Dia bukannya touch and go project. Dia adalah projek yang kena buat berterusan dan dia akan menjadi budaya. Sebab tu sekarang ni Smart Heritage turun padang mengajar cikgu-cikgu tabika, mengajar murid-murid tabika untuk membuat kompos ni di peringkat tabika. So bila budak-budak ni, bila pelajar-pelajar tabika ni belajar dekat sekolah, impact yang kita dapat peringkat awal, dia kata, oh tak pernah tahu pun daripada sisa makanan ni boleh jadi kompos, boleh jadikan baja, boleh hidupkan tanaman. So balik dia boleh cerita dengan mak dia. So actually masa itulah proses pembudayaan berlaku. Now dia dah cakap dengan mak bapak dia, sisa makan ni tak boleh masuk dalam tong sampah ni dah. Kita kena jadikan dia baja untuk bagi tanaman kita hidup. So sangat bagus kan kalau kita boleh buat proses pembudayaan ni. Dan of course ultimately kita nak menukar sikap semua orang menjaga alam sekitar ni. Walaupun pada peringkat awalnya kita menyumbang sangat kecil, tapi kita boleh improvekan skill kita tu supaya behavior kita bertukar. Sebab apa behavior ni penting bagi saya? Saya duduk di dalam industri. Kalau saya ingin memilih staff, saya nak tengok attitude dia. Saya bukan nak tengok dia punya dapat 3.5 above ke, bukan macam tu, 4 flat ke, bukan itu yang saya perlukan. Saya perlukan sikap yang sangat bagus untuk saya ambil dia bekerja dengan saya. Apakah ciri-ciri yang dia ada yang boleh membantu beri manfaat kepada orang ramai. Bukan manfaat kepada syarikat saya, tapi manfaat kepada social development. Itu yang kita perlukan. So kepada pelajar-pelajar tahun baru, masih baru lagi, so tolonglah explore apa kaitannya pembelajaran kita dengan kelestarian alam. Okey. Apa yang kita sebenarnya nak fokus kita adalah untuk membuat transformation activity. Okey. Kita menggunakan sisa makanan yang sama macam saya kata tadi, kita ada 44% ataupun equivalent to 38,000 tan sehari sisa makanan yang kita hasilkan. Sangat banyak kan, betul tak? Kalau kita convertkan into kilos, dia akan jadi 38 juta kilo, 44% ataupun lebih kurang dalam 15 juta kilo sisa makanan yang kita buang setiap hari. You bayangkan kalau tak treat bagikan sesuatu, dia akan menutup bumi Malaysia ni. Okay. The same amount of food waste kita hantar ke tapak pelupusan yang akan menyumbang kepada pencemaran yang kita sebutkan tadi. Now kita nak tukarkan dia jadi benda something yang valuable. Kita convertkan dia jadi kompos dan kita boleh gunakan tanam di rumah ataupun kita kalau di UMT you all ada projek di Bukit Kong, buat kompos banyak-banyak, gunakan dekat Bukit Kong dan kita boleh menghasilkan bekalan baja yang sangat banyak untuk tanaman herba di Bukit Kong. Okay. Kita bercakap ni bukan sahaja secara teori, kita bercakap ni kita dah buat benda ni daripada peringkat awal. Smart Heritage dah pun turun padang daripada tahun 2009. Pelbagai negeri dah kita approach, not only Malaysia, kita juga
pernah share kaedah kita ni di Sri Lanka, di China, di Turki, di Bosnia, banyak tempat yang kita dah share pengalaman kita. Benda ni bukannya something new, tapi benda ni memang practically kita boleh buat. Okay? Dia adalah di antara organisasi yang kita pernah bekerjasama dengan Majlis Perbandaran. Inilah yang sebenarnya yang deal dengan bekalan sumber makan, bekalan sistem makanan. Tetapi mereka tak boleh nak menguruskannya secara menyeluruh, maka kita datang dengan inovasi baru kita, kreativiti baru kita, so dia welcome kita untuk bersama untuk achieve zero ataupun low carbon city by year 2030. Dan pada masa yang sama kita juga menyumbang teknologi kita bersama dengan Kementerian Pertanian dan Alam dan Industri Asas Tani untuk menghasilkan kompos yang boleh diguna pakai secara home gardening di rumah. Dan kita pihak UMT juga mendapat pengiktirafan daripada Canadian Embassy untuk buat projek yang sangat bagus saya kira yang telah berlangsung pada tahun lepas di UMT. Okey, kalau boleh saya sharekan sikit aktiviti yang kita pernah buat. Kita share lecture yang lebih kurang sama macam ni. Kita buat pemilihan, kita buat praktikal, kita menanam dan kita tunjukkan hasil yang kita dah buat. Dan alhamdulillah kita mendapat good credit daripada Ambassador Canadian. So dia datang pada majlis penutup kita dan dia offer kita bersama untuk melaksanakan projek ni pada insyaAllah pada tahun depan. Mungkin pelajar UMT tahun 1 ni boleh terlibat sama nanti insyaAllah. Ada tak di antara agaknya pelajar tahun 1 ni yang tak tahu, tak pernah dengar pun pasal kompos ataupun tak tahu pun pasal apakah dia food waste composting? Saya harap ada yang tahulah, okey kan? Kalau tak pun boleh Google apakah dia. Yang kita nak gunakan ni adalah bahan-bahan yang ada di sekeliling kita saja yang tak perlu kita beli sebab kompos ni secara naturalnya, secara natural prosesnya dia akan menukarkan food waste yang pelbagai color, pelbagai size, pelbagai rupa tu menjadi bahan yang dalam bentuk fine, dalam bentuk warna hitam dan kita boleh gunakan. Dia tak lagi dah bau busuk tu, dia ada perbezaan. Composting dengan proses pembusukan tu berlaku dalam keadaan yang berbeza. Okay? Kenapa pentingnya food waste composting ni? Satu, of course macam saya kata daripada peringkat awal tadi, kita nak reducekan amount of food waste pergi landfill, kita tak nak pencemaran berlaku, kita nak mengurangkan the impact of environmental issue tu, dan kita juga nak encourage orang ramai buat organic farming. Kalau tak boleh buat secara besar-besaran, buat je home organic gardening kat rumah. Dan kita nak menukar juga perspektif orang tentang food waste yang negatif tu jadi something yang sangat bagus. Dan kita nak pada masa yang sama kita boleh mengurangkan kos yang dialami, yang dibebani kepada kerajaan untuk menguruskan sistem makanan. You bayangkan kalau kita boleh mengurangkan sistem makanan kat rumah, tak pergi hantar kat landfill, berapa banyak kita boleh bantu government, betul tak? So sebab tu saya sarankan kalau kita nak buat kompos ni, we don't have to pergi cari food waste dekat luar, dekat landfill, gali-gali dalam tong sampah, tapi kita gunakan right after kita habis makan, terus buat kompos. So pada masa yang sama kita tak akan deal dengan benda-benda yang busuk, berulat dan sebagainya. Kita juga boleh buat kompos yang bagus. Okey, kompos ni dia tidak berlaku kepada bahan-bahan seperti kaca, seperti plastik, yang lain-lain. Kita hanya nak kompos bahan yang organik sahaja. Okey, sebab kita nak gunakan bila dah jadi kompos tu, kita nak gunakan bahan tu, kalau kita panggil dia planting media, untuk mudah diserap oleh tanaman. Sebab sebenarnya bila kita menanam ni, kita bukan kena bagi baja pada pokok tau sebenarnya. Kita kena bagi nutrien tu kepada tanah.
kita kena perbaiki tanah kita tu supaya dia jadi perui, supaya dia jadi nutritious untuk senang diabsorb oleh akar. Kalau kita bagi makan pada pokok, tak semestinya pokok tu boleh ambil kalau tanah kita keras dan berbatu. Okay, so that's why kompos tu sangat-sangat penting. Dan during composting proses berlaku, sebenarnya mikrob yang kita gunakan tu dia akan extract the nutrient yang ada dalam sistem makanan. Sebab tu kita boleh tukar perception orang tentang food waste. Sebenarnya sangat bagus nutrien yang ada dalam food waste tu, yang kalau kita boleh extract dia secara betul. Okay. Sebenarnya kompos ni, decomposition of organic waste ni boleh berlaku secara natural sebab di sekeliling kita ni, di alam sekitar kita ni sangat-sangat banyak mikrob, tetapi dia adalah dalam keadaan yang sometimes imbalance, sometimes dia ni bercampur-campur dengan harmful bakteria dan juga beneficial bakteria. So the one yang kita nak gunakan ni bakteria yang kita dah pilih-pilih, yang kita dah isolatekan dia, yang boleh membantu proses pengkomposan kita dengan lebih mudah dan tidak mengambil masa yang sangat lama. Okay, so kita perlukan bakteria yang ada peranan masing-masing, yang boleh generate heat, yang boleh break down the breakdown the organic matters tu dalam proses-proses yang tertentu yang kita lalui nanti. Okay? Dan juga kita gunakan fungi, selected fungi yang kita gunakan untuk memudahkan proses breaking down nutrien yang ada dalam sisa makanan yang kita perlukan tu, supaya dia tidak lagi berbau busuk. Kalau bila kita kata food waste ni, mesti kita akan terfikir, oh ni mesti berulat, mesti ada lalat, mesti ada lipas, mesti akan datang tikus, bau yang tak sedap di bau dan sebagainya. Tapi dengan adanya introduction of fungi dalam tu, bakteria yang bagus ni, dia akan membuatkan dia bukanlah saya nak kata dia tak berbau langsung. Dia ada bau tapi dia akan jadi macam pleasant smell lah, taklah teruk macam tu. Peranan mikrob dalam kompos ni, beberapa komponen yang saya nak sharekan yang penting sebab banyak lagi mikrob yang ada dalam kita masukkan. Di antaranya adalah yeast. Kalau kita tengok, yeast ni selalunya orang gunakan dalam pembuatan makanan, macam buat roti, buat donat, buat kuih, buat tapai dan sebagainya. Kenapa pentingnya hormon ataupun bakteria ataupun fungi yang ada dalam tu? Sebabnya dia boleh digunakan bila sistem makan tu dah kita breakdownkan dia boleh bantu promote plant cell dan juga buat root division bila kita dah masukkan dalam tanah. Contohnya macam ni, kalau tengok gambar sebelah tu kan, bila kita dah jadikan kompos yang hitam tu masuk dalam tanah, kita letak biji benih, dia memudahkan biji benih tu akan tumbuh, akan jadi segar. Sebabnya dia dah dapat nutrien yang ada dalam sistem makanan tu dah dalam bentuk yang simple, yang senang diabsorb oleh akar. Satu lagi yang macam saya kata tadi, yang sangat kita takut tu adalah bau busuk tadi tu. So kita nak dan selain pada bau busuk, kita juga takut menggunakan sistem makanan tu direct kepada tanaman sebab kemungkinan ada bakteria yang tak bagus yang kita introducekan dalam tanah kita yang akan diabsorb oleh akar tanaman kita. Sebenarnya tak berlaku kalau kita menggunakan kaedah yang betul sebab asid laktik yang kita introducekan dalam proses kompos tu, dia ni lah yang akan fight ataupun dia ni lah akan merencatkan proses pembusukan ataupun bakteria yang tak bagus tu berkembang ataupun akan menambahkan lagi populasi dia. So bila asid laktik ni akan suppress atau merencatkan yang harmful bakteria tu, so yang ada dalam kompos kita tu hanyalah bakteria-bakteria yang bagus yang akan dimanfaatkan oleh tanaman ataupun tanah kita nanti. Kita perlu menggunakan biocatalyst yang mana macam saya sebut tadi, biocatalyst ni mengandungi mikrob yang beneficial yang boleh increasekan kadar proses pengkomposan yang lebih cepat daripada 6 bulan ke setahun tu. Dia mengambil masa 3 ke 4 minggu sahaja dan dia boleh menambahkan nutrien. Biocatalyst ni dia sangat selamat. Yang penting kita nak selamat je kan. Dia tidak akan jadi COVID lah maksudnya. Dia
dia akan selamat kepada manusia dan juga haiwan dan juga yang paling penting kepada environment lah. Dan so far setakat ni yang kami buat, bila menggunakan biokatalis ni, kompos yang kita letak, kompos yang kita hasilkan menggunakan sisa makanan tu, dia tak pun macam menarik minat lalat, lipas, tikus, sebab dia tidak ada bau bad odor. Dia akan bau masam manis macam tu je, yang all the insect tu dia tak suka lah dekat dalam proses tu. Menghasilkan kompos ni, dia melalui 3 stages yang berbeza. Ini sangat penting sebab ada di antara kita yang buat, kita tak perasan benda ni berlaku sebab dia mikrob ni kan makhluk yang sangat seni yang kita tak nampak, tetapi dia menjalankan tugas dia dengan sangat baik. Stage yang pertama, dalam proses ni kita melalui proses fermentation tau, pada peringkat awal. Masa dalam proses fermentation ni berlakunya mesophilic bacteria yang akan breaking down food waste tu, dan juga dia akan mengeluarkan heat secara natural. Satu breaking down, keduanya dia extract the nutrient dan juga mematikan juga harmful bacteria. So bila sampai reach satu temperature sampai at least dalam 35 ke 40 darjah Celsius, mesophilic ni dia akan slow down. Okay, dia dah rehat dah, dia buat kerja, lepas tu dia akan slow down. So datanglah pula bakteria lain dipanggil masa stage thermophilic ni. Dia ni lagi memerlukan dan dia keluarkan energi, dia yang akan menghasilkan heat ataupun haba yang lebih tinggi, could be sampai 60 ke 65 darjah Celsius untuk lagi nak menekan ataupun merencat harmful bacteria, pathogen yang ada dalamnya, dan pada masa yang sama dia akan terus breaking down all the organic matters yang kalau tak hancur lagi. Last, selepas stage fermentation akan berlakunya proses kedua, iaitu dipanggil maturation phase, yang mana mesophilic bacteria tu datang balik semula. Dia kata, okay, thermophilic kau dah duduk dah diam dah, okay, now take in charge pula untuk buat maturation process, yang dia akan lower down balik dia punya temperature, dia akan hasilkan kompos yang lagi baik, yang lebih fine, yang boleh guna terus oleh tanaman kita. Okay, now saya nak pergi dekat ingredient yang diperlukan. Satu, bahan-bahan yang saya nak share ni bahan-bahan yang boleh saja. Apa sebenarnya kompos yang kita nak buat ni, bahan apa yang kita nak guna? Ini kita biasa tengok kan, daripada sayur-sayur, kulit-kulit, carrot, kulit kentang, sayur yang dah kuning, semua tu kita boleh guna. Buah-buah yang dah tak boleh dimakan, yang dah tak fresh lagi, yang selalu kita buang, semua ni kita boleh guna. Lagi banyak kita gunakan, lagi bagus. Okey, dan kita boleh juga gunakan kulit roti yang kalau katakan kita tak nak makan yang tepi-tepi yang keras semua tu, biskut pun kita boleh masuk, nasi yang semalaman yang tak basi lagi pun kita boleh masuk, kerak-kerak nasi pun boleh masuk. Tak semestinya nasi putih sahaja, nasi-nasi yang lain pun boleh kita masukkan. Hampas kopi, hampas teh sangat bagus kita masukkan dalam kompos kita. Ini adalah bahan yang sangat banyak. Kalau katakan kat rumah tak banyak, kita boleh je booking dekat kedai kopi untuk dapatkan bekalan ni. Okay. Ikan goreng, tulang dia, kepala dia, ekor dia boleh masuk. Buah yang tak habis makan, donat ke roti ke. In fact, kita punya, kalau kita trim pokok kita di garden, di kebun-kebun kita pun kita boleh gunakan sebagai bahan. Memang sangat banyak lah, memang tak ada lah nak kata tak cukup bahan, tak ada bahan dan sebagainya, memang sangat banyak. Okay. Kalau kita duduk kat rumah ni masing-masing suka masak, buat roti lah, buat kuih lah, buat apalah, banyak guna telur. Ni cengkerang telur ni memang sangat bagus. Dia mempunyai nilai P dan K yang tinggi, so kita boleh gunakan dalam bahan kompos kita. Dan juga kulit ataupun kepala udang, tapi kita kena bersihkan dia sikit, kena jirus, toskan. Okay, next one, pelbagai bahan masakan, cili, tangkai cili, biji cili, dan kalau kita dah masak rempah ratus macam bunga lawang, dan yang lain tu, kita tak perlu buang, kita cuci, toskan dan kita boleh masukkan sebagai bahan kompos kita.
Next. Okey, yang tak boleh. Tadi tu di antara saja tau. Sebenarnya banyak sangat lagi yang boleh kita masuk. Ni adalah yang tak boleh. Tulang ayam, tulang lembu, atau kalau kita makan sup gearbox ke, sup tulang ke, sup ekor ke, dia punya tulang tu tak boleh masuk, cecair dia pun tak boleh masuk. Sebenarnya dia bukan tak bagus, dia bagus, dia mengandungi mineral, tetapi sebab dia lambat hancur, so kita tak recommendkan untuk masuk dalam kompos, proses kompos kita. Okey, kuah-kuah semua tu pun tak boleh. Kalau kita katakan kita makan tom yum, kan dia banyak, dia punya serai lah, lengkuas, apa tu, daun lima purut dan sebagainya, yang tu boleh masuk. Yang cecair kita tak boleh masuk. Sama juga dengan sup. Cecair yang berbentuk cecair, susu dan sebagainya pun kita tak boleh masukkan. Ataupun kita check dalam peti ais kita, tengok banyaknya kita punya sayur, tomato yang tak boleh makan dan sebagainya, tapi dah berkulat. Yang berkulat tak boleh. Yang ada fungi macam ni tak boleh. Roti yang dah expired, kalau tak berkulat boleh masuk, tapi kalau dia dah berkulat hitam macam tu tak boleh masuk. Okay? Sebab kenapa tak boleh masuk yang dah berkulat tu? Sebabnya kita introducekan lebih banyak harmful bakteria dalam dia. So lagi banyak kerja beneficial microbe tu untuk buat nanti. Sisa perut ayam ataupun perut ikan kita tak recommend masuk, melainkan you dah rebus. Kalau kita rebus dah menggelegak macam tu, selepas tu kita boleh masuk, tapi air dia tak boleh masuk lah. Ni cengkerang-cengkerang macam kepah, lala, ketam, semua pun kita tak recommend masukkan. Satu, dia proses pembusukan dia cepat dan juga dia lambat hancur. Okey, yang paling penting untuk nak buat kompos ni, kita kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan kita kena ikut stepnya betul-betul. So kalau nak jadi, yang nak sukses, kena buat ikut yang betul-betul lah step dia. Okey, so kita sharekan step-step dia. Apakah tools ataupun keperluan yang kita nak buat untuk menghasilkan kompos yang bagus. Kalau mengikut Smart Heritage, kita menyediakan bin 10, boleh memuatkan 10 kilo. Dan kita ada sediakan biocatalyst untuk memudahkan proses pengkomposan. Ini adalah stage pertama proses fermentation, dan seterusnya kita sediakan juga biosoil dan juga sekam bakar untuk proses kedua yang kita panggil maturing process ataupun proses pematangan. Maknanya the whole tools and equipment ni ataupun bahan-bahan ni dah melengkapi untuk kita menghasilkan kompos sebanyak ataupun menggunakan 10 kilo sisa makanan. Okey. Saya sharekan video ni supaya pelajar-pelajar boleh ambil perhatian. Kalau nak buat sendiri di rumah pun boleh, tak ada masalah. Cuma ambil features dia, apa yang kita perlukan. Okay. Kita perlukan bin plastik. Sebenarnya bin plastik ni sangat bagus kita gunakan berbandingkan bahan-bahan yang lain, sebab dia boleh conserve ataupun contain heat dalam tu. Okay. Kita perlu pipe untuk keluarkan cecair kompos yang terhasil nanti. Kena ada pipe ni penting. Kita perlukan strainer ataupun tapis untuk menghasilkan sisa makanan dengan liquid kompos yang terhasil secara natural nanti. Okey, kita ada biocatalyst seperti yang saya sebut tadi. Okey, kita perlukan airtight lid. Kita tak boleh gunakan tutup dengan surat khabar ataupun dengan bahan barang-barang lain, sebab kita perlukan airtight untuk proses anaerobic method ni. Okay, handle ni tak compulsory tapi memudahkan untuk kita mengangkat kita punya bin yang boleh memuatkan 10 kilo ni. Okay, saya boleh pergi laju. Bila kita dah pasang semua ni, dah lengkap kedudukannya dengan ketat dan sebagainya, then kita dah boleh terus buat kompos. So tak semestinya bin yang saya tunjuk ni, you all boleh juga buat DIY sendiri di rumah, tapi kena ada feature seperti yang saya sebutkan nanti. Ini sebab masa saya agak dah kurang dah sekarang ni. Nanti pelajar-pelajar boleh tengok balik dia punya feature dan macam mana cara kita nak gunakan dan kita nak pasang.
Okey, ni saya tunjukkan contoh satu dulu. Ini step-step yang sangat penting. Pertamanya kita dah pasang strainer tadi tu, kita kena masukkan biocatalyst segenggam dekat dasarnya. Kita nakkan bakteria tu ada dan kita dah boleh masukkan sisa makanan. Sisa makanan kita boleh masukkan setebal 2 inci. Lepas tu lapisan seterusnya kita masukkan lagi biocatalyst. Dan kita boleh masukkan bahan-bahan lain. Tak semestinya ikut telur, kena ikut kopi, tak semestinya. Kita boleh juga campur-campurkan dalam tu dan kita buat lapis berlapis sehingga penuh. Okey. Kalau tak penuh, satu hari kita buat ni, sebenarnya kita boleh top up. Yang penting, bawah dia mesti ada biocatalyst, atasnya sisa makanan, atasnya seterusnya, lapisan seterusnya mestilah biocatalyst dan kita boleh tutup. Selepas tu kita boleh tutup dan kita sambung top up esok hari sehinggalah penuh padat-padat. Okay. Alright, ini yang kita buat dah penuh. Dia akan berupa macam ni. Maknanya dia akan buat berlapis-lapis. Kita kena make sure layer kita tu ada biocatalyst, ada sisa makanan setinggi 2 inci, ada biocatalyst sehinggalah penuh dan padat. Sebab kita nak buat proses anaerobik, kita tak perlukan udara dan kita akan tutup ketat-ketat dan kita biarkan selama 7 hari. Okey. Ini adalah proses fermentasi yang akan berlaku. Dalam proses 7 hari nanti akan terhasilnya cecair kompos yang akan terkumpul di bawah the bottom of composting bin tu. Yang mana kita boleh terus keluarkan cecair itu menggunakan pipe yang ada. So kalau kita tak pasang pipe, kita tak boleh keluarkan sebab kita tak nak kompos, liquid kompos tu berada lama dalam bin tu sebab dia mempengaruhi proses kompos sebab dia terlalu lembab. Bila terlalu lembab akan pembusukan ataupun bau akan berlaku. So kita tak nak kan. Okay. Kalau kita boleh buat dalam kaedah ni, menggunakan sisa makanan yang sesuai, kita boleh dapat 1 ke 3 botol liquid kompos yang terhasil. So sangat banyaklah sebenarnya. Kita gunakan 10 kilo sisa makanan, kita boleh dapat dalam 1.5 liter of liquid kompos yang kita boleh gunakan sebagai baja folia untuk tanaman kita. Okay. So the rest ni adalah tipsnya yang kita kena gunakan, kena buat dengan cara kaedah yang betul. InsyaAllah kalau katakan ada yang kurang pasti dan sebagainya, boleh bertanya lagi lah dengan saya nanti, insyaAllah kita boleh buat one to one consultation. So inilah rupanya yang telah dihasilkan oleh murid-murid di sekolah, cikgu-cikgu dan komuniti. In fact, diorang dah pun buat packaging dan jual kepada orang ramai. Dah dibuat stiker yang bagus juga. Okay, selepas tu hari yang ke-8 kita dah boleh keluarkan dia punya solid compost untuk buat maturing process pula. Okay. Okay. Bila kita dah buka hari ke-8, tadi ingat tak saya kata kita kena buat proses fermentasi 7 hari. Hari yang ke-8 kita akan buka, kita akan nampak spot putih-putih ke atasnya adalah fungus yang sangat bagus dan sebagai indikator sebenarnya proses kompos kita ni dah berlaku dengan successful. Okey. Kita akan melalui proses maturing yang mana kita perlukan bin ataupun bekas lain untuk buat proses pematangan ni. Yang mana macam saya sebut tadi, kita sediakan biosoil dan sekam bakar, kita campurkan. Kenapa kita perlu sekam bakar dan juga biosoil? Ada lecture note yang saya sharekan nanti. Kita kena buat, mixkan dua-dua tu, kita ambil 1/4, letak dekat di bawah bin. Lepas tu kita masukkan fermented solid kompos tadi 1/3. Lepas tu kita buat lagi another layer of masukkan lagi maturing media tadi 1/4 dan kita buat sehinggalah habis fermented kompos tadi tu. Okey, dah. Bila dah habis, kita dah yang ini tak perlu airtight.
Kalau kita nak tanam dalam lubang tanah pun tak apa. Kalau kita nak tanam ni lagi bagus sebab dia tidak ada isu kena air hujan dan sebagainya. So bila dah buat macam ni, kita biarkan untuk 2 minggu. 2 minggu tak buka-buka dah, kita biarkan untuk proses maturing akan berlaku. Yang ni yang saya kata tadi akan thermophilic bakteria yang akan ada dalam tu. Okay, and then final product dia tidak akan jadi terus nampak terlalu halus. Dia akan bercampur-campur juga dengan bahan yang sisa yang tak hancur, tetapi kita boleh asingkan. Ada orang yang nak jual, dia akan tapis, dia gunakan yang halus tu untuk buat seedling proses. Yang kasar tu digunakan mulching. So kita boleh dah terus gunakan. So ini dah lepas 2 minggu ataupun 4 minggu macam tu, kita dah boleh terus gunakan sebagai baja lah, dan kita tak perlu dah beli baja ataupun kompos. Okay, kompos tu macam mana kita nak guna? Sama ada kita campurkan dengan permulaannya kita campur dengan topsoil, ataupun kita boleh juga gunakannya sebanyak 25 gram setiap pokok. Kata macam ni kan, kita tanam kita panggil keledek, dan kita masukkan dia 25 gram. Boleh juga gunakan juga kompos sebagai media tanaman bila kita campur dengan topsoil, dan kita sangat-sangat bagus dan sangat-sangat kita galakkan untuk menjadikan baik pulih tanah untuk tanaman kita, sama ada dalam lubang tanah ataupun pada batas. Okey, kita tengok kalau dah sukses ni macam mana rupanya. Okey, ini adalah sekolah murid-murid Tabika di Perpaduan Terengganu. Dulu kita pernah buat tahun lepas. Yang ni dekat sekolah rendah SK Gong Badak Terengganu. Ini kita buat di Majlis Perbandaran Ampang Jaya dan juga di Bangi bersama dengan murid-murid sekolah menengah. Okey. Dan ini adalah gambaran daripada Tabika Kemas yang kita buat di daerah Petaling. Mereka ada sesi co-curriculum diorang juga, dan yang ini yang atas ni diorang dah pack kan, ready to use liquid compost, dan diorang dah jual juga dan mendapat hasil lah. So cikgu-cikgu diorang memang sangat seronok. Ni masa buat ni masa kita PKP. Yang ni kita buat dekat Terengganu juga bersama dengan komuniti beberapa kawasan rukun tetangga. Ini projek komuniti yang kita buat di kawasan di daerah Seremban. Mereka menggunakan sepenuhnya 100% organik daripada kompos, dan mereka dah pack kan liquid kompos dan mereka jual concentrated kepada orang ramai. Okey, sekarang ni apa yang kita nak jemput, tawarkan kepada pelajar-pelajar tahun baru, mengambil peluang untuk bersama dengan Smart Heritage, bersama kami dan juga tim daripada UMT untuk explore aktiviti yang bagus yang kita boleh sama-sama spread ataupun create awareness dengan orang ramai, yang mana pelajar boleh jadi kita punya duta hijau. Dan macam saya sebut tadi, kita nak kaitkan aktiviti kita ni kepada SDG yang boleh diiktiraf oleh pihak United Nations. Dan yang paling penting dalam keadaan yang susah sekarang ni, kita boleh generate income yang boleh membantu ahli keluarga kita, selain kita boleh menggunakan tanaman yang kita tanam sendiri dekat rumah tu, membantu mengurangkan perbelanjaan dapur. Okey, kalau ada di antara student yang berminat untuk explore lagi dengan secara detail, pihak saya menjemput untuk subscribe dengan scan je QR code kita tu. Nanti kita akan share lagi kita punya lecture ni dengan lebih detail, dan kita akan buat online consultation dengan lebih mudah untuk menghasilkan kompos. Kita akan sediakan lecture dan consultation ni untuk 5 bulan, yang mana kena ada sikit fees lah, RM10 sahaja untuk 5 bulan tersebut. Dan insyaAllah kita akan sharekan dengan lebih detail, dan kita akan relatekan juga dengan career development pelajar-pelajar yang berminat nanti, insyaAllah.
Okey, saya rasa sebab itu saja masa yang saya ada, saya pun mungkin dah terlajak juga tadi. Banyak lagi sebenarnya benda yang saya nak share tapi tak cukup masa. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi nanti akan datang. Saya mohon maaf sekiranya ada di antara yang saya sampaikan tadi tidak menepati cita rasa ataupun tak sampai pun expectation pelajar-pelajar. Saya mohon maaf dan insyaAllah kita akan berkongsi lagi ilmu-ilmu yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.